Apabila ayah mati, kita kecil lagi, siapa sarah kita? Abang kita hak kerja dah tu lah. Kok mana pun laki-laki. Nak kahwin siapa bagi mas kahwin? Laki-laki. Semua laki-laki. Hak pi kelut siapa dia? Laki perempuan? Laki. Sebab tu laki-laki dapat banyak, dia campur tanggungjawab. Kerap kali orang perempuan minta maaf bila mereka minta, kita sama rata lah harta ayah. Kemudian hak lelaki kata, tak mau, kami nak faraid. Hak perempuan kata apa? Harta dapat percuma, ayah tinggal pun nak berkira. Bagi sama rata lah. Apa beza anak-anak ayah belaka? Sama rata. Apabila yang laki-laki tak mau sama rata, kerap kali orang kata tomak. Awak nak bolot harta, jawapannya tak tomak, itu hak masing-masing. Dan ingat, kalau yang laki-laki dipaksa atau rasa dipaksa, terpaksa, dia sama rata kerana rasa terpaksa tanpa ada keikhlasan, yang tu orang perempuan tanggung dosa. Sebab laki-laki telah dipaksa, hak dia bagi ke orang perempuan. Dan orang perempuan berdosa sebab dia ambil hak dia lebih daripada hak dia. Tetapi kalau sama rata, setuju betul-betul, yang tu tak ada dosa, bahkan ekstra lagi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Tuan Imam, pengurusi jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Saya pun izin untuk bercakap satu isu berkaitan pusaka, tuan-tuan. Malam Jumaat baru ni, semalam malam Sabtu, hari Khamis baru ni lah malam. Okey, macam ni pagi, hari Khamis malam Jumaat, saya cakap satu isu berkaitan pusaka. Saya bawa 3 isu. Pagi besoknya hamba Allah ni dia bangun awal dan dia solat malam. Hampir nak subuh tu dia sandar kat kerusi, Ustaz. Kemudian serangan jantung dan meninggal. Dan solat jenazah selepas solat Jumaat kemarin. Kita cakap isu pusaka, ada orang mati. Hak mati tu dia tinggal pusaka. Cumanya isu pusaka ni, kalau kita urus tak kena, kita dapat dosa. Kadang kita urus tu tak kena, tak dapat dosa, tapi tak dapat pahala. Dan bagi harta pusaka ikut faraid tak ada dosa, tapi lepas tu boleh jadi dosa. Jadi nak mengelak benda-benda tu, kita kena belajar lah. Baiklah, soalan yang tuan-tuan pegang ada jawapan di bawah tu, orang Sungai Petani tanya. Tapi sebetulnya orang tanya dia tanya saya. Okey, cuma soalan lucu sikit, iaitu
Si mati meninggalkan 2 orang mak. Jadi saya rasa pelik, tak pernah lagi jumpa orang ada mak 2 orang. Dia ada mak kandung, ada mak tiri, ada mak mentua, ada mak angkat, ada mak susuan. Kan? Pernah dengar tak mak tumpang? Mak tumpang tak mak tumpang? Maksudnya isteri itu dia tak boleh nak mengandung, maka suami isteri mereka punya benih campur di luar, dah okey dah, masuk dalam rahim perempuan lain. Itu nama dia mak tumpang, ibu tumpang. Dalam Islam tak boleh. Hatta kalau yang bagi tumpang tu pun adalah isteri orang tu juga. Contoh, isteri pertama ni tak boleh mengandung, isteri kedua boleh mengandung, suami campur isteri kedua, jadi benih campur masuk dalam rahim isteri pertama. Itu pun tak boleh. Okey, dia mesti suami isteri campur di luar masuk dalam, yang tu tak apa. Jadi hamba Allah ni tanya soalan, dan soalan tu sebenarnya tak susah, tapi saja saya bawa bincang sebab isu ni melibatkan seorang yang keliru. Nak minta tolong Ustaz Kirasat, dapat seorang banyak mana? Hak tanya ni lebih kurang orang Kedah ke orang Pening? Saya pun tak tahu, tapi hak yang kena tanya saya tu orang Kedah lah. Orang Kedah. Harta sebanyak 216,000 nak bahagi kepada 2 orang mak. Yang tu saya heran. Mak main mana 2 orang? 7 orang anak lelaki, 4 orang anak perempuan. Tengok anak ada berapa tu? 11. Tapi daripada 1 isteri ke 2 isteri. Kemarin petang solat Jumaat, tengah hari di balik pulau, sahabat kat isteri anak-anak ramai balik cuti, jom kita pergi tengok isteri Tok Menakan. Tok Menakan saya nama Haji Mokhtar bin Mak Tahir bin Tahir. Jadi ayah saya Mak Tahir bin Ahmad bin Tahir. Yang ni Mokhtar bin Tahir. Isteri dia nama Radiyah. Perempuan anak ada 11. Jarang kita jumpa orang anak ramai. Jiran sebelah rumah saya nama Kak Yah, mak dia ada 19 orang anak. Anak 19, kahwin umur 13. Orang dulu kahwin banyak, kita kadang 40 baru nikah. Tu pun puas pujuk. Saya jawab salam dia, saya kata nak buat satu tu pelik, 2 orang mak, pelik saya kata. Macam mana jadi 2 mak ni? Dia jawab silap, 2 isteri. Tu baru betul. Lebih kurang macam ni lah. Yang tanya ustaz ni, pak dia menikah 2 kali, 2 orang isteri. Dia panggil apa dekat bini ayah dia, bini pak dia? Kita panggil apa dekat bini ayah kita? Mak lah. Bini seorang lagi, mak juga, kadang panggil makcik kan. Tapi dia kata 2 mak lah. 2 orang isteri nak faraid, bolehkah dibahagi harta sama rata? Orang perempuan rasanya kat belakang, semua kumpulan manusia yang nak sama rata. Sebab sama rata ni apa dia? Laki perempuan dapat sama banyak. Dan orang perempuan jangan setuju sama rata mudah-mudah, sebab kadang-kadang sangat rugi. Sangat rugi. Tuan dengar tak baru ni isu Abang Bocil Allah yarhamuh meninggal kan? Kita mana sangka usia macam tu pun meninggal. Okey. Isteri 1/8, mak 1/6. Angka tu bukan kita bagi, dah Allah Ta'ala yang letak. Kalau tuan-tuan tengok Allah Ta'ala suruh kita solat, cara solat tak beritahu. Yang beritahu cara solat ni Rasulullah SAW, Nabi yang beritahu. Allah Ta'ala hanya suruh solat je, cara tak abang, berapa rakaat pun tak abang. Yang pelik Allah Ta'ala suruh solat, tapi Allah Ta'ala beritahu cara Nabi sembahyang. Ayat 6 surah Al-Ma'idah. Pelik tak?
Suruh solat, cara solat tak beritahu, tapi Rasulullah yang beritahu. Harta pusaka Allah Ta'ala beritahu sendiri. 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 1/2, 2/3. Ada 6 angka disebut. Okey, ingat macam kes abang tu, isteri 1/8, mak 1/6. Mak dia dapat pusaka 3 cara. Yang pertama 1/3. Kalau si mati tidak ada anak, mak 1/3. Juga tidak ada abang adik kakak lebih pada seorang. Sekiranya tidak ada anak sama sekali dan tidak ada abang adik kakak lebih pada seorang, 1/3. Ada anak, 1/6. Sekiranya mati ada suami atau isteri, anak tak ada, mana kakak tak ada, mak akan dapat 1/3 baki. Jadi pilihan mak abang adalah 1/6 sebab abang ada anak laki-laki seorang. Isteri 1/8 sebab si mati tinggal anak. 8 ada separuh, 6 ada separuh. 6 kita potong jadi 3, 3 darab 8, 24. Isteri abang dapat 3, mak dapat 4. 4 capak 3, 7, 24 tolak 7, 17. Jadi anak hak kecil itu dapat 17/24, sama dengan 70.83. Manakala isteri dapat 12.5, mak dapat 16.66. Di sini Ali Putih kalau tak silap, beliau boleh uruskan harta tetapi tidak memiliki apa-apa. Kalaulah dia ada kongsi harta kalau ada dengan abang, yang tu boleh tengoklah persen dia berapa. Okey, dia kata boleh tak sama rata jika 3 anak lelaki berkeras nak faraid. Orang Melayu kita kerap. Apabila nak sama rata, hak laki-laki kerap kali bantah tak? Bantah tak laki-laki? Laki-laki dapat banyak apa sebab? Kalau pergi pasar raya, siapa yang duduk dalam kereta, siapa yang masuk pasar raya? Biasanya lah saya panggil saya macam tu. Kalau pergi pasar raya, saya duduk dalam kereta, saya tak masuk sebab saya tak larat nak masuk dalam. Nak ikut, kalau beli barang saya masuk. Biasanya kalau masuk pasar raya, saya masuk seorang lambat keluar. Sebab saya pilih teruk sangat. Tapi kalau isteri masuk, saya suruh dia pilih. Itu cepat. Baik, saya nak tanya, buka sekolah, duit siapa habis banyak? Duit suami ke duit isteri? Apabila ayah mati, kita kecil lagi, siapa sawah kita? Abang kita hak kerja dah tu lah. Kok mana pun laki-laki. Nak kahwin, siapa bagi mas kahwin? Laki-laki. Semua laki-laki. Hak pi kelut siapa dah? Laki perempuan? Laki. Sebab tu laki-laki dapat banyak, dia campur tanggungjawab. Kerap kali orang perempuan minta maaf bila mereka minta kita sama rata lah harta ayah. Kemudian hak lelaki kata tak mau, kami nak faraid. Hak perempuan kata apa? Harta dapat percuma, ayah tinggal pun nak berkira. Bagi sama rata lah. Apa beza anak-anak ayah belaka? Sama rata. Apabila yang laki-laki tak mau sama rata, kerap kali orang kata tomak. Awak nak bolot harta? Jawapannya tak tomak, itu hak masing-masing. Dan ingat, kalau yang laki-laki dipaksa atau rasa dipaksa, terpaksa, dia sama rata kerana rasa terpaksa tanpa ada keikhlasan, yang tu orang perempuan tanggung dosa. Sebab laki-laki telah dipaksa, hak dia bagi ke orang perempuan. Dan orang perempuan berdosa sebab dia ambil hak dia lebih daripada hak dia. Tetapi kalau sama rata, setuju betul-betul, yang tu tak ada dosa, bahkan ekstra lagi pahala. Okey, cuba tengok
si mati ada ayah mak dah, dia kata tak ada, dan haji dah tunai. Cuba tengok kes kita cepat masa nah. Okey, sini saya nak beritahu ada kota A sampai G. Tuan-tuan boleh ikut sekali dengan saya ke nah? Ada yang tak dapat kertas ke? Ni. Kertas saya bawa banyak 120 kertas. Tuan-tuan bilangan tak cukup 120. Ada dekat tiang ni tak dapat kertas. Ni dekat tiang. Ni dekat ni. Ada. Saya bawa lebih, biasanya lebih. Hak lebih kadang-kadang saya tinggal gitu je. Okey, baik, tengok. Campak balik nah. Nampak ada A sampai G, nampak tak? Nampak kan? Tak nampak tu kena cari spek mata lah. Tu ada spek mata Zahara. Cerita sikitlah nah. Anak saya mengajar TMR seorang, anak nombor 2 nama Maisara. Dia kata mata kiri dia tak apa nak nampak, duk tengok mata sebelah kanan, dia baru sedar. Faham bila nak tengok buat medical check up, pejam mata kanan, mata kiri tak apa nak nampak. Lah, apa tu ke? Tak apalah, saya pun pergi hari Sabtu lepas lah, minggu lepas pergi. Bila pergi kebetulan saya cari spek mata orang Islam, jumpalah Zahara tu. Saya tahu bukan kamu duk letak spek mata kat masjid nah, ada kat Sungai Petani ada, dia kata. Dekat Perlis lagi banyak lah. Tu. Jadi itu sumbangan lah, sumbangan. Baik. Jadi tuan-tuan tengok elok-elok, kalau tak nampak nak mangkit cari spek mata lah. Okey, A tu bilangan. Bilangan tu kena ada. B tu nama waris. Waris tu nak habaq, hak tanya saya, dia sebut tak nama di atas? Tak sebut kan? Habis nama bawah tu mana? Saya ditanya nama tak ada, saya reka nama. Dan reka nama tu semua adik-beradik saya. Okey, Zainab mak saya, Fatimah mak mentua saya, Syakir sampai Rahmah tu adik-beradik saya duduk nombor 4 dalam keluarga. Maryam isteri saya, Aisyah kak ipar saya. Hak tu tak ada kena mengena nama nah, saja bubuh saja. C itu sangat penting, hubungan yang nak tuntut harta dengan si mati. Bila hubungan tu berubah, dapat pusaka juga berubah. Dia tengok hubungan dia. Sebab itu sangat tak baguslah orang Melayu kita ni. Kadang-kadang ambil anak angkat bin dia. Tu berdosa tu. Anak angkat dia anak tak ada, dia buah bin dia. Bila buah bin dia, kadang adik-beradik tahu, kadang adik-beradik tak tahu. Bila dia mati, sebenarnya isteri dapat suku. Lebihan harta pi kepada abang, adik, kakak dia. Tapi kerana dia tak belajar, dia letak anak angkat bin dia kat menalan, ada nama dia. Anak angkat ni tuntut. Kalau dia mati, isteri ada satu dan anak angkat nampak macam anak kandung, dalam kad menalan ada, surat beranak pun ada, maka dia akan dapat 7/8. Kalau duit si mati 800,000, 100,000 dapat kat isteri, 700,000 dapat kat anak angkat. Sedangkan anak angkat tu tak dapat pusaka kecuali wasiat dan hebah, hak baki pi kepada abang, adik, kakak. Tu orang Melayu kita ada buat. Dan kerap kali juga berlaku ni, saja saya tanya lah. Saya tanya ada seorang perempuan, kenapa nama kamu ada nama lelaki? Cuba beritahu kat saya. Kamu perempuan, kenapa ada nama lelaki-lelaki? Laki-laki tu nama pak angkat saya. Tak, bukan yang tu. Nama kamu ada nama laki-laki, kemudian baru ada bin. Faham tak faham? Kita buat misal ni, tak ada kaitan. Saya buat misal nah. Kita kata buat misal Aminah. Aminah Zakir. Aminah Zakir bin Dolah. Ni contoh nah. Saya kata awak, kamu Aminah Zakir. Zakir nama laki-laki, Dolah pun orang laki-laki juga. Dolah tu tak ada kaitan langsung dengan saya, dan saya tak tahu pun siapa dia.
Faham tak? Adapun Zakir tu pak angkat hak belah saya. Dan saya tidak ada bapa kandung. Saya tak tahu siapa bapa kandung saya. Faham tak ni? Orang hak yang ambil anak angkat, dia tak bin dia, tapi buh nama dia kembang. Yang tu tak ada bin tak apa. Tapi hak bin tu, yang tu kesilapan. Biasanya kita bin Abdullah lah biasanya. Okey. Isteri pertama dan kedua kongsi 1/8, hak bawah perhabis. Okey, kita cepat sikit. Anak laki-laki si mati berapa orang? 7 kan? 7 sama dengan 14. Sebab apa 7 sama dengan 14? Sebab laki-laki dia ambil 2. Manakala perempuan ada 4, 4 campur 14, 18. Cuba tengok kotak I nampak ada I. Pusaka si mati kena bahagi 8 dan isteri kongsi 1, lebih 7 untuk 18 bahagian, tak boleh. Darab dengan 18 dapat 1/4. Okey, nampak kan kotak F tu? Ni kalau mahkamah syariah lepas buat apa dia? A ada bilangan, B ada nama, C hubungan. Okey, D dengan E tak tulis. Faham tak? D dengan E buang. Sebab apa buang? Sebab hak tu sakit kepala. Faham tak sakit kepala? Saya nak tanya sikit lah. Pernah tengok tak mahkamah jatuh keputusan? Dia nak jatuh keputusan tu panjang ke pendek? Kan? Jatuh hukuman lah. Mati ke, penjara ke, macam tu macam. Sebab keputusan dia panjang. Sebab macam bicara lah, kadang-kadang beratus muka surat. Panjang. Orang kampung macam kita tak perlu tahu. Yang penting hidup ke mati, dapat tak dapat berapa banyak. Okey, peti rosak, yang penting pembek boleh guna. Benda apa hak tukar kadang kita tak ambil tahu. Cuba tengok kotak F. F itu keputusan mahkamah. Apa mahkamah akan kata? Zainab dapat 9/144. Fatimah juga sama. Kalaulah Zainab mati dulu sebelum Fatimah atau sebaliknya, maka Zainab dapat banyak. Sebab tu orang yang hidup, kalau dia mati sebelum suami dia, dia tak dapat apa-apa. Faham tak? Kalaulah kahwin 2, ada isteri mati dulu, bila suami dia mati, isteri hak mati dulu, tak dapat apa-apa. Dan dalam keluarga kita kadang berlaku, ayah kita mati, tok wan kita hidup lagi. Pernah berlaku tak? Yang tu nak kena tengok adik-beradik, laki berapa, perempuan berapa, jangan mudah kata patah titik. Cuba tengok Syakir sampai bawah lah, tu semua anak si mati belaka. Yang laki-laki 14, perempuan 7%, ada masing-masing nah. Baik, cuba tengok kotak G. Saya nak ringkaskan. Nampak tak G, kotak ada 2 kiri kanan, nampak tak faraid? Faraid itu adalah asal. Dan nak beritahu, jangan sama rata, melainkan ada faraid dulu. Kalau kita setuju sama rata tanpa tengok dulu faraid, yang tu tak dapat pahala. Faham tak? Faham? Contohnya macam ni, okey sama rata, nak tanya Ustaz, kamu dapat banyak mana hak setuju sama rata? Tak tahulah dapat banyak mana, tapi nak sama rata lah. Hak tu tak dapat pahala. Sebab kamu setuju sama rata, kamu tak tahu kamu dapat banyak mana. Kerap kali jenis macam ni akan menyesal. Dia ingat pusaka ayah dia sikit sama rata. Contoh nah. Okey, ayah meninggal, dia ada 500. Nak sama rata ke tak? Sama rata lah, tak payah duduk faraid. Setelah buat sama rata semua selesai, 500 tu 500,000. Saya nak tanya, menyesal ke tak menyesal? Menyesal ke tak menyesal? Contoh, kakak tu dia tahu pusaka ayah dia sangat banyak, dia tahu.
Tetapi adik-adik tak tahu pusaka ayah banyak mana. Adik-adik lelaki kata tak apalah, kita sama rata lah, harta ayah bukan ada tahu banyak pun, ayah mati dah. Semua setuju sama rata. Kesan dia lelaki perempuan sama banyak. Hak perempuan ni tipu adik-adik. Dosa sampai juga di situ. Kalau kita faraid tidak berdosa, tapi faraid pun kadang-kadang berdosa. Macam mana jadi? Kita buat misal. Jaga nah. Ayah beli rumah tapi semua mak yang bayar. Faham tak? Ayah beli rumah, mak bayar semua. Bila ayah mati, rumah tu rumah pusaka ikut undang-undang. Ikut agama tu bukan rumah pusaka. Nampak tak? Jadi apa yang kena buat anak-anak? Jawapannya faraid. Sebab undang-undang kata rumah tu rumah ayah. Selesai faraid, semua isi borang tolak habis pergi kat mak. Sebab rumah ni rumah mak, bukan rumah ayah. Ayah kami kenal lah, duduk kedai kopi, perkena teh tarik dengan roti canai tu sampai tengah hari baru balik. Bukan dia kerja apa pun, mak yang bayar semua. Faham tak tu? Jadi kita jangan nak pegang ini rumah pusaka. Sebab apa? Rumah nama ayah. Cik, rumah nama ayah tapi ayah buat kerja apa? Tak nampak buat kerja apa pun, mak yang bayar semua. Habis nama ayah, mak bayar semua. Samalah juga ni nak cerita, tapi yang ni tak berdosa. Seorang tuan imam sebelah Kulim, masa kahwin ni kereta kancil kecil ke besar masa kau baru kahwin? Besar. Sebab belakang tak ada siapa duduk. Besar. Bila dah kahwin lama, kereta tu jadi kecil. Faham tak jadi kecil? Sebab anak ramai. Rumah baru mula kahwin besar ke kecil? Besar. Lama-lama jadi kecil. Tambah habis. Sampai kalau kita pergi ziarah, anak laki-laki tidur atas kursi, tidur orang tamu. Silap-silap tidur bawah meja. Maka bila rumah makin kecil, isteri kata, abang, rumah kita nak tambah, tak boleh dah. Jiran sebelah rumah tu nampak tak? Jiran sebelah rumah. Bukan ada dah kosong, dia naik pangkat. Abang beli rumah sebelah. Suami kata boleh. Tetapi loan dia tak lepas. Ingat, pihak bank ni, dia nak luluskan loan kita, dia akan tengok rumah tu harga dia berapa. Harga yang munasabah. Tuan rumah nak jual berapa, harga sepatutnya berapa. Contoh semalam, masa putus setiap bahan ni lah. Dia kata, Ustaz, ada seorang meninggal, kedai ada 3 biji, anak laki-laki tak ada. Oh, ni kes menarik ni. Kamu tanya saya, nanti saya jawab. Saya jawab semalam juga. Yang kedua, ada seorang Melayu, dia ada kedai runcit tapi besar kedai dia. Dan nak ceritanya, selang sebuah kedai ada orang nak jual 180,000, dia mahu tak? Yang patut dia nak apa dia? Kedai dia, sebelah kedai dia. Hak dia dapat sebelah kedai dia. Allah, tengah. Syok tak kedai tengah orang? Tak syok. Dia dapat kedai sebelah, selang sebuah 180,000. Sebab orang tu memang nak jual. Jadi harga menarik lah orang nak jual. Antara kedai yang dia beli dengan sebelah ni, kedai tu dia tak mau jual, dia buka kedai dobi, dia tak mau jual. Kau ni nak berbesar kedai. Tuan kedai hak tak mau jual tu dia letak harga 250,000. Kedai yang sama beza dia 70. Beza berapa? Beza dia 250 banyaklah. Dah ni 18. Beza 70,000 beza. Pihak bank tanya, kenapa beza banyak sangat? Kedai yang sama 70,000 beza. Dia kata kedai hak selang sebuah tu dia nak jual. Kedai sebelah kedai saya dia tak mau jual, saya pujuk nak beli. Jadi ikut harga dia saya boleh bayar. Okey, soalan. Bila dah proses tak dapat, nak jadi cerita, loan tak lepas. Duit ada, loan tak lepas.
Okey, akhirnya pujuk-pujuk kawan ni, tu imam ni, dia berjaya pujuk adik dia. Dia kata, adik tolong abang, adik buat loan beli rumah sebelah rumah abang. Loan dia lepas A to Z, semua kerja tadi buat pinjaman adik buat sampai selesai. Okey, kamu bayar banyak mana semua kos, abang bayar semua. Setelah rumah dapat, kunci dapat, abang ni bayar ke semua, tetapi rumah nama adik. Boleh faham tak? Apabila rumah nama adik, elok adik pun tak kacau, sebab adik ada rumah, adik tak ada rumah tu. Kemudian adik jatuh sakit. Siapa sini berani bawa adik kandung pergi pejabat tanah tukar nama? Siapa berani? Siapa berani? Bawa adik yang sakit, bawa pergi pejabat tanah tukar nama. Siapa berani? Pergi buat heboh. Siapa berani? Kat pejabat tanah kadang ada bicara kan. Siapa berani? Seolah-olah nak abang apa? Nak abang kata ayah kami nak mati ke? Pergi tukar nama siap-siap. Okey, nama tak tukar, makin lama makin uzak, dah meninggal. Jadi rumah sebelah tu rumah abang, tetapi nama adik. Faham tak? Dan adik ni meninggal, ada isteri, anak-anak yang ramai. Mereka kata apa? Rumah ni nama ayah kami, tapi milik Pak Long kami. Nampak tak? Anak menakan bagus ke tak bagus? Ni rumah ayah kami punya nama, tapi rumah ni Pak Long kami. Dalil dia, kami tak pernah duduk rumah ni. Yang kedua, ayah kami tak bayar, Pak Long yang bayar. Lagi satu, Pak Long kami duduk situ. Mereka bawa kes ni pergi mahkamah Al-Ustaz. Dan mereka buat apa dia tahu? Mereka nak hebah rumah kepada Pak Long. Rumah Pak Long mereka ke rumah mereka? Mahkamah tak bagi kebenaran. Sebab rumah ni rumah pusaka, bukan rumah Pak Long kamu. Sebab atas-atas nama ayah kamu. Jadi yang boleh buat apa dia? Faraid selesai, kemudian bagi kepada Pak Long. Faham tak ni? Soalan jadi masalah, yang mati ada anak kecil umur 5 tahun. Tak boleh hebah. Jadi tunggu lagi 13 tahun baru boleh tukar nama. Itu proses dia. Cuba tengok G tu. G, Zainab sampai Aisyah, cuba tengok pusaka mereka. Zainab dapat 13,500. Kalau si mati ni, isteri dia seorang, Zainab isteri seorang saja, dia dapat 27,000. Bahkan kadang-kadang boleh berlaku nah, suami mati baru isteri tahu dia ni ada madu. Faham tak? Faham tak? Pernah berlaku. Mati baru tahu suami ni rupanya menikah 2. Pernah dengar tak cerita dulu apa dia bawa isteri baru pergi ke laut mandi, ada anak, tiba-tiba ada budak lemah. Si suami selamatkan budak tadi, tapi dia lemah. Faham tak? Mati masuk surau abang. Bila masuk surau abang, muka lepa kambuh, muka hitam putih lah. Isteri pertama baca, ya Allah, ni laki aku. Nak marah tak? Nak marah tak marah? Laki aku. Laki mati baru tahu dia menikah 2. Nak kata apa lagi kan? Allah, sabit pun dia doa abang. Malam-malam ada tuition, tak ada balik. Rupanya tuition tak lain. Ni hak ni duk jadi ni. Okey, hak ni memang berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang saya telefon seorang hamba Allah. Cikgu, suami cikgu ada di mana? Ada di sekian tempat. Cikgu, saya jumpa tahun lain lah. Tu rumah lebih pada seorang lah tu. Okey. Baik, cuba tengok Syakir dapat 21,000. Sama lah yang laki-laki. Perempuan 10,500. Yang tu clear. Yang ni tak ada dosa apa-apa. Sebab apa tak ada dosa? Sebab faraid mana ada dosa? Yang dosa guna faraid. Faraid harta bukan milik si mati. Yang tu berdosa. Yang kedua, Fat juga berdosa, dia sembunyi waris. Ayah mati, anak 10. Okey, mati seorang, mati 3 orang, tinggal 7.
Bila faraid 7 nama aja yang dia sebut, 3 nama lagi dia buang, hak tu berdosa. Kenapa berdosa? Sebab anak ayah 10, kenapa kamu buang 3? Buang 3 sebab dah mati dah. Mereka ada hak tu sebab mereka hidup masa ayah kamu mati. Tetapi sekiranya ayah anak ada 10, lepas ayah mati 3 mati, 3 tu tak kahwin. Faham tak? Tak ada suami, tak ada isteri, 3 tu mati. Yang tu boleh kita buang 3, tinggal 7. Sebab hak mereka akan patah balik mai kepada kita juga. Tapi dengan syarat, yang mati 3 orang tu nak kena pasti dia dengan kamu tu seibu sebapak ke seibu, kena tahu. Okey, kemarin ziarah isteri tok menakan saya tanya mak tahu tak ayah ada adik? Mak saya terkejut. Ayah saya memang ada adik, tapi adik tu mak tu pak lain. Tak, kata mak, ayah ada adik, pak tu mak tak tahu ke? Tak, mak tanya ayah pun ayah tak tahu. Sebenarnya macam ni mak, ayah ada adik perempuan mati kecil. Dan nak senyumnya mak, adik ayah yang meninggal kecil nama Zainab, mak nama Zainab. Faham nak? Mati kecil, kita pun tak tahu dulu ada adik mati kecil. Baik, kalau mak ayah menikah lebih pada sekali, ayah mati anak ada 10, campur-campur isteri, maka mati 3 orang nak kena tengok hak mati pula tu sibu sebapak kah sibu, kena cek. Kalau tidak kita dapat dosa. Cuba tengok lagi bawah sampai habis. Dan sekarang ni nak tanya, orang perempuan suka tak sama rata? Mesti suka kan? Okey, hakim akan tanya, perempuan akan angkat tangan. Ya hari tuan hakim, kami bersetuju sama rata. Sama rata. Okey, hakim akan tanya, siapa nak sama rata angkat tangan. Bila angkat tangan, majoriti menang tak? Ingat tak cerita itu ni yang Dipertuan Agong tanya, ni bukan politik tanya Datuk Mahathir, berapa orang sokong kamu? 130. Tanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, berapa sokong kamu? 112. 130 campur 112 berapa? 200 berapa? Bukan 240, 242. Ahli parlimen berapa? 222. Maknanya ada benda yang bertindih tu. Sebab tu Agong panggil, tanya seorang-seorang baru selesai. Faham tak? Kemarin jumpa pupu saya, anak mak menakan saya, mak dia dengan ayah saya, pak tu mak lain. Saya panggil dia PM, Perdana Menteri, sebab nama dia Muhyiddin. Saja panggil Perdana Menteri apa abang? Dia gelak, dia tahu hak ni lain, hak nu lain. Pak nama Subeki, hak nu nama Yasin Tok Guru. Masa ayah Tan Sri Muhyiddin meninggal, cuba bayangkan, ayahnya isteri 4. Anak tu paling kurang yang orang sebut 46, ada kata 50 anak. Tu nak kira ratas ni buat nak? Boleh buat, tetapi kena kecil sungguh-sungguh lah, sebab mata pembaca tak boleh nampak apa. Baik, sekarang bila nak sama rata, angkat tangan, cuba kira kan, siapa nak sama rata? Cuba tengok A nampak A? Kotak A nampak tak? Nombor hak putih belakang hitam, nampak tak? Nampak tak? Tu hak hitam tu nak faraid, hak nombor hitam belakang putih yang tu nak sama rata. Okey, hakim kata macam inilah, yang nak faraid 5 orang, yang nak sama rata 8 orang. Jadi dua-dua kita pakai. Kenapa pakai dua-dua? Kami 8, mereka 5. Faham tak? Kami 8, mereka 5. Mereka nak sama faraid tu 5. Kami 8 menang lah, 5 yang tak mau. Jawapan dia, faraid ni hukum Allah Ta'ala, 8 pemenang, 5 pemenang, menang dua-dua. Jadi siapa yang nak faraid,
dapat hak dia 5 duit pun tak hilang. Siapa yang nak sama rata, apa dia sama rata? Yang dapat faraid, dia tolak bahagian dia pergi kat orang perempuan, itu yang bagi sama rata. Tak boleh paksa siapa-siapa. Dan ingat, kalau yang nombor yang tak ada tanda gelap belakang tu, lepa tu dipaksa sama rata, berdosa. Siapa yang paksa tu dia berdosa. Kadang-kadang kan payah mana pun. Yang laki-laki pinjam motor kak, motor hilang. Jadi kak kata bayar balik. Nak bayar duit tak ada. Okey, tak apa, tak bayar balik tak apa, hang kena sama rata. Sebenarnya faraid je, ambil duit bayar balik. Duit motor hilang tu bukan nak bayar mana pun. Tapi kerana kena pujuk-pujuk, hang setuju sama rata aja, duit tak kena bagi balik. Kadang kan bayar mana pun, pinjam duit tak bayar, dia tekan juga. Cuba tengok kotak G bahagian kedua. Zainab, Fatimah, Syakir, Fauzi, Lutfi, hak tu 5 orang nak sama rata ke faraid? Cuba tengok bahagian lepas kurang ke lebih? Duit banyak tu tak berubah kan? Tak berubah. Hak yang kotak ada faraid tu, kiri kanan dapat sama banyak, tak ada berubah apa-apa macam tu. Cuba tengok Zaidi dia nak faraid apa jadi? Dia dapat RM15,750. Sedangkan kalau faraid dapat berapa? Cuba tengok lagi. Yang perempuan pula dapat sama laki-laki kan? Lepas dapat ekstra RM5,250. Saya nak tanya Ustaz, kepada isteri Zaidi, isteri Fisal, isteri Yusuf, isteri Anas, semua laki-laki yang nak sama rata tu, isteri-isteri mereka seronok tak dengan suami setuju sama rata? Boleh jawab tak? Kepada suami yang dapat faraid kemudian nak sama rata, isteri mereka senyum tak? Mereka kata, abang ada otak awak abang tak guna. Faham tak? Kita dah dapat hak kita. Baik, kepada Ramizah, Rahmah, Maryam, Aisyah, suami mereka senyum tak? Abang-abang ipar mereka nak sama rata, senyum tak? Hebat nampak. Tapi nak tanya, suami Ramizah, Rahmah, Maryam, Aisyah, dia kalau bagi dia tanya, ni aku nak tanya hampa ni, hampa sama rata ni, hampa paksa tak abang-abang bah? Hampa paksa tak abang-abang bah? Aku nak tanya elok ni, paksa tak? Lepas setuju, hampa paksa tak? Abang mai paksa tak? Adalah sikit. Jawapan dia bagi balik. Ambil 10,500, sebab lebih tu kamu berdosa sebab kamu paksa. Mereka tidak dengan tulus ikhlas. Ni saya nak tanya sikit lah. Tuan-tuan ada kereta yang tuan-tuan sayang, tuan-tuan jual dapat duit, ada rasa marah dekat orang beli kereta? Ada rasa marah? Ada tak rasa marah? Tuan-tuan pergi makan nasi kat kedai, punyalah sedap, bayar sepinggan RM12, ada rasa marah? Marah apa, nasi sedap, semua sedap. Tetapi nak beritahu, abang-abang kamu setuju sama rata, kamu tekan dia, kamu paksa dia, kamu berdosa. Dan kepada orang perempuan hak dapat sama rata ni, kalau dia tekan laki-laki, dia berdosa. Dan lagi satu, yang laki-laki yang nak sama rata, bawa bincang dengan isteri dan anak-anak. Setelah jadi kes macam ni dah kira macam ni okey, setujukah sama rata? Sama rata apa maksud? Kamu ada bagi bahagian kamu kepada adik perempuan kamu. Kamu setuju tak? Setuju. Tahu tak dapat banyak mana kalau faraid? Tahu. Itu setuju, hak tu dapat pahala. Dia kena tahu dulu dapat banyak mana baru boleh bersetuju. Dan mahkamah tidak akan proses bahagi sama rata ke apa ke, atau nak tolak, melainkan keadaan dia kena tahu dapat banyak mana dulu. Contohnya bila cucu mati, cucu tu ada adik, cucu ada pak kepada pak, mak kepada mak, depa ni bisan,
Lepa tak mau pusaka cucu lepa bagi kat cucu juga. Jawapannya nak kena tahu dapat banyak mana baru boleh tolak. Jadi kes-kes jenis macam ni kalau berlaku tengok clear dah, okey. Semua redha, tahu redha. Hak laki-laki yang nak sama rata tu kita tak ada apalah, ambil lah. Tak kisah pun sama rata. Sebab apa tak kisah? Hak kami pun makan tak habis dah. Faham, makan tak habis. Contoh, ingat tak Tan Sri Dr. Jemilah? Kenal tak? Tan Sri Dr. tak kenal. Yang dia ni banyak tolong orang Islam di luar negara yang Mersi tu. Dia banyak tolong. Saya baca sabak itu kalau tak silap dia dapat RM80,000 ke dolar tak tahu. Bila dia dapat, dia orang kaya, Tan Sri Dr. Jemilah kaya. Dia kata apa? Saya ni Allah Ta'ala bagi rezeki kat saya yang macam ni untuk saya tolong orang, bukan orang tolong saya. Jadi saya dapat duit yang banyak, saya dah terima dan saya bagi balik pada orang Islam yang susah. Saya nak tolong orang, bukan orang tolong saya. Saya nak tanya, si isteri tu kalau pak mentua mati, suami dia kata kat isteri, kita nak sama rata ke nak faraid? Isteri barangkali kata, abang bagi semua lah abang, tak usah ambil lah. Hak kita pun makan tak habis dah. Abang tengok ada kakak abang, hak suami dia mati, anak-anak ramai. Pernah dengar tak biji mata bercupak? Pernah dengar tak biji mata bercupak? Tak tahu. Kenal tak almarhum Dr. Aziz Hanafi, guru saya tu? Dia kata biji mata bercupak. Tahu biji mata bercupak? Biji mata ni kalau kita korek bualan cupak penuh. Maknanya banyak tak? Bukan pergi korek biji mata anak menakan tu dah. Biji mata tu kalau korek bualan cupak penuh. Tu panggil biji mata bercupak. Kalau biji mata bergantang teruk tak? Lagi teruk. Abang, kakak abang tu, kak ipar saya, suami meninggal, pendapatan dah tak ada, suami seorang yang kerja. Abang bagi semua kat lepa abang. Reda tak? Reda. Yang tu memang dapat pahala. Dan memang berlaku contoh-contoh yang berlaku. Ayah mati, anak laki-laki tak ada, anak perempuan saja. Pak menakan mai ziarah anak menakan. Ni contoh bagus di Kulim. Ayah mati, anak ada 4 orang, laki-laki tak ada. Kemudian ayah mati ni dia ada abang. Abang ni pak menakan budak-budak ni lah mai ziarah. Dah meninggal banyak minggu dah ziarah. Ni nak beritahu rumah ayah hampa ni kena faraid. 2/3 dapat ke hampa. Kebetulan rumah 120,000 kebetulan. Jadi hampa 4 orang dapat 80,000. Seorang berapa ribu? 20, 20, 20, 20. Ni hampa dapat 20,000 seorang, semua 80,000. Lebih tu dapat kat Pak Long 40,000. Sebab Pak Long ni makan baki 1/3 daripada yang ni kebetulan. Lah nak minta satu aja. Hampa boleh ikut Pak Long tak? Buat apa Pak Long? Jom kita pergi pejabat tanah. Buat apa? Jomlah kita pergi. Bawa 4 orang anak menakan ni, apa yang dia buat? Bahagian Pak Long bagi kat hampa. Faham tak? Pak Long ada lagi 40,000. Hampa ambil seorang 10, 10, 10, 10. Jadi rumah ni bilik hampa 4 beranak. Lepas pada ni ingat, ada apa-apa bagi tahu kat Pak Long. Kamu ni macam anak Pak Long. Kalau macam ni saya nak tanya, anak menakan sayang Pak Long tak? Sayang Pak Long tak? Pak Long sakit tapi tengok tak? Dia bagi seorang 10,000. Ya Allah, yang tak bagus tahu macam mana? Rumah ni Pak Long ada hak 1/3. Sebab hampa tak ada adik-adik lelaki-lelaki, tak ada abang. Rumah ni kena jual. Jual rumah ni, okey, hampa ambil 80, Pak Long nak 40. Lepas ni hampa pergi carilah rumah tak mana pun. Faham tak? Sebenarnya bila kita mati, anak perempuan kita ni siapa kena jaga? Abang kita, adik lelaki-lelaki kita kena jaga. Ni jangan ambil hak sampai lupa tanggungjawab. Yang ni contoh yang baguslah. Dia buat macam tu sampai gitulah. Tuan-tuan ada soalan boleh kontak di bawah tu lah. Cuma jangan telefon saya lah.
Nak telefon, hantar WhatsApp dulu, perkenal diri. Kalau tak kenal diri, biasa saya tak jawab. Sebab banyak kali bila jawab, orang jual penapis ayam. Itu jadi susah. Susah. Dan kalau kes rumit-rumit sangat, saya merayulah kalau kes rumit sangat, tolong buat gambar rajah dan mai jumpa saya, bawa gambar rajah. Ada kes baru ni 2 kes, dia WhatsApp, saya tak boleh jawab. Sebab cerita saja tak jelas. Saya kata kena buat gambar rajah, tulis pula siapa hidup, siapa mati. Dan ada soalan yang saya ada kat saya di sini ni, saya nak cakap dia lah Ustaz lagi. 7 orang mati baru nak kira faraid. Yang tu boleh sebab teratak, dia boleh letak 1, 2, 3, hak mati 7 orang ni berperingkat, dia sebut nombor. Itu senang. Maklumat tak lengkap, tak boleh kira lah. Itu takat tu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana mi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.